Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Globe Al-Hijrah malam ini bersama saya Zaim Zamani. Minggu ini dunia dikejutkan dengan rentetan pergolakan di Kazakhstan, antara negara di dunia yang kaya dengan minyak, dan ia memuncak apabila puluhan orang maut dalam protes berdarah. Situasi itu jelas menggugat kestabilan negara yang sebelum ini memang menjadi rebutan Rusia dan Amerika Syarikat untuk mendapatkan pengaruh di sana. Apakah punca kepada protes besar-besaran itu yang turut menyebabkan nyawa pasukan keselamatan melayang? Protes terjadi sejak beberapa hari lalu dengan ribuan penunjuk perasaan turun ke jalanan menyuarakan kemarahan mereka. Keadaan terkini itu dikatakan menjadi cabaran besar buat pemerintah yang kini juga dilihat semakin goyah. Kemarahan rakyat menjadi klimaks selepas kerajaan bertindak menaikkan harga bahan api. Walau bagaimanapun, sebenarnya akar kepada konflik itu sudah lama tumbuh. Ia apabila rakyat berang dengan jurang sosial dan ekonomi yang sangat besar, terutama akibat situasi wabak. Permasalahan itu juga dikatakan terkait dengan kurangnya demokrasi yang dimomok-momok pihak kerajaan sebelum ini. Rasa tidak puas hati berkenaan turut tertumpu terhadap rasuah yang menjadi budaya sehingga mengakibatkan kekayaan negara banyak tertumpu dalam kalangan elit politik. Pemprotesan yang turut disertai pasukan bersenjata itu juga mahu bekas bapa negara Nursultan Nazarbayev yang sebelum ini memerintah Kazakhstan selama 3 dekad supaya berundur daripada mengetuai Majlis Keselamatan Negara. Disebabkan puluhan rakyat dan pasukan keselamatan yang terkorban daripada protes ganas itu, Presidennya Kassym-Jomart Tokayev terpaksa mengisytiharkan darurat di bandar terbesar Almaty dan wilayah barat Mangistau, lokasi paling buruk berlaku rusuhan berkuat kuasa 5 Januari lalu sehingga 19 Januari. Yang menjadi persoalannya, penglibatan Rusia dan Amerika Syarikat sepatutnya menemui titik perdamaian dan penyelesaian, tetapi bertukar menjadi campur tangan berdarah. Baik, sementara itu dalam beberapa video yang tular di media sosial sejak Rabu lalu menunjukkan rakyat menyerbu bangunan utama kerajaan di ibu negara berkenaan. Sebahagian mereka bertindak membakar kenderaan polis dan bangunan parti pemerintah Nur Otan. Bunyi tembakan didengar di beberapa jalan utama di Almaty ketika pasukan tentera Rusia tiba membantu kononnya meredakan konflik yang berlaku. Walaupun pasukan keselamatan dilapor berjaya menyuraikan penunjuk perasaan di bahagian tengah bandar ini dan di beberapa bangunan kerajaan, namun insiden berbalas tembakan masih berlaku. Kazakhstan berdepan dengan ketegangan terbesar dalam tempoh beberapa dekad selepas siri protes yang membantah kenaikan harga bahan api. Pertempuran antara pasukan bersenjata dengan pasukan keselamatan negara menyaksikan hampir 800 anggota keselamatan cedera dan 20 terbunuh dengan 2 daripadanya dipancung kepala. Manakala sekurang-kurangnya 26 anggota pasukan bersenjata pula terkorban. Sejumlah kenderaan hangus terbakar dapat dilihat di sepanjang jalan utama di Almaty dengan banyak bangunan kerajaan dirosakkan termasuk kawasan kediaman presiden diserbu oleh penunjuk perasaan. Ketegangan yang berlaku menyaksikan Presiden Kazakhstan memohon bantuan daripada Pertubuhan Perjanjian Keselamatan Kolektif CSTO untuk memerangi puluhan ribu anggota kumpulan bersenjata yang didakwa memburukkan lagi situasi di negara tersebut. Dalam pada itu, Tokayev berkata pihak berkuasa telah mengambil keputusan untuk mengurangkan harga gas petroleum cecair LPG. Beliau sudah mengarahkan suruhanjaya kerajaan untuk mencari penyelesaian menang-menang demi mewujudkan kembali kestabilan di Kazakhstan. Namun, adakah usaha presiden itu berjaya? Все законные просьбы и требования с вашей стороны будут внимательно учтены. Будут приняты соответствующие решения. Завтра состоится рабочее совещание по всем этим вопросам. Надеюсь на ваше благоразумие. Pada 4 Januari lalu, kerajaan dilapor mengurangkan harga LPG kepada 50 tenge atau 48 sen bagi setiap liter berbanding 120 tenge atau RM1.16
yang diumum pada awal tahun ini. Walaupun pendekatan menurunkan harga LPG itu sudah dilakukan beberapa hari lalu, namun tindakan kerajaan itu dilihat gagal meredakan emosi rakyat. Tindakan tersebut tidak berjaya menyuratkan demonstrasi terutama di Zana Ozen dan Magistau. Susulan itu, Tokayev dalam siaran televisyen telah memberi amaran berikut. Но террористы по-прежнему наносят ущерб государственному и частному имуществу, применяют оружие в отношении граждан. Правоохранительным органам и армии мною дан приказ открывать огонь на поражение без предупреждения. За рубежом... Alhamdulillah bertemu kembali. Masih mengenai konflik di Kazakhstan. Rakyat bekas negara Soviet itu mahu hak mereka diluaskan dan bukan disempitkan dengan hanya mengikut membuta tuli. Mereka mengadakan protes menumbangkan kerajaan yang dianggap penuh dengan penipuan dan rasuah. Harapan mereka terhadap Presiden Tokayev adalah perubahan yang memihak kepada rakyat dan bukannya menyambung legasi autokratik Nursultan Nazarbayev yang memerintah lebih 3 dekad. Но когда он сказал, что он воюет против бандитов, он назвал нас бандитами, против террористов, мы не бандиты, мы не террористы, мы сами участники этого митинга. Но когда он вот это сказал, я глубоко в нем разочаровалась. Нам не нужен такой президент. С этого, я думаю, после этого государство будет наблюдать за народом, делать какие-то уступки, какие-то бонусы, там, какие-то пособия для народа, потому что народ слишком бедно живет, потому что у каждого... Мынау қазақ шықпайды. Қазақ тәрбиелі болды осы күнге дейін. Саналы болды. Саналы болды. Иә, сабырға келдік. Ал енді қазақ шаршады. Төзім таусылды. Сондықтан сіздер журналист ретінде ақиқатты жан-жақты түсіруге дайын болыңыздар. Келіңіздер. Бізге сіздер керексіздер қазір. Біз қорғаймыз. Di sebalik kemelut itu, Kazakhstan cuba untuk mententeramkan keadaan dengan menyekat laman rangkaian media sosial termasuk Facebook, WhatsApp dan Telegram. Namun ia seperti sudah terlambat untuk menenangkan rasa marah rakyat. Pada ketika konflik berlanjutan, Presiden Tokayev telah menerima peletakan jawatan semua ahli kabinetnya. Tokayev yang baru 3 tahun memerintah menggantikan pentadbiran autokratik Nazarbayev menyela tindakan pihak dalam dan di luar yang sengaja melaga-lagakan antara peserta demonstrasi dengan kerajaan. Kazakhstan dijangka mengadakan pilihan raya baru dalam masa terdekat. Protes besar-besaran yang pertama kali berlaku di Kazakhstan sudah semestinya menimbulkan kebimbangan ramai warga negara lain yang berada di sana termasuk Malaysia. Kementerian Luar memantau rapi perkembangan terkini di sana. Ekoran keganasan dan tunjuk perasaan berterusan di negara itu. Setakat ini, kesemua 79 rakyat Malaysia yang berdaftar di Nur Sultan berada dalam keadaan selamat. Mereka termasuk diplomat dan tanggungan masing-masing di kedutaan serta di Pejabat Matrik dan Tourism Malaysia di Almaty. Kedutaan menasihatkan mereka supaya mengutamakan keselamatan dan mengelakkan kawasan tunjuk perasaan dan mematuhi arahan yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa tempatan berkaitan. Tunjuk perasaan tercetus di bandar Zana Ozen di Mangistau pada 2 Januari lalu ekoran kenaikan harga minyak. Bantahan itu kemudian merebak ke kawasan lain sebelum ke seluruh negara. Perhimpunan itu menjadi ganas selepas puluhan orang maut termasuk pasukan keselamatan. Lebih 5,000 ditahan dalam insiden ini. Selepas seminggu, protes tetap diteruskan di Zana Ozen namun dalam keadaan aman. Kazakhstan merupakan antara negara di dunia yang kaya dengan minyak, gas dan logam. Baik, sekian Global Hijrah. Saksikan lebih banyak isu dunia dan ummah pada hari dan waktu yang sama minggu depan. Saya Zaim Zamani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.